Di Pelabuhan Kelang, dalam sehari kita menguruskan lebih kurang pelepasan untuk 7,000 kontainer. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Sofia Nur Solehatun dalam program 999. Saudara, penyeludupan barang dagang melalui kontena antara taktik sindiket yang berjaya dikesan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Mesin pengimbas menjadi aset penting bagi unit kawalan kontena bagi menganalisa barang tidak ikrar. Dan yang terbaru, pihak Kastam berjaya mengesan cubaan seluduk masuk serbuk perisa shisha di Pelabuhan Kelang. Laporan wartawan Haziq Hamid membuka tirai 999 minggu ini. Meskipun Malaysia masih berhadapan wabak COVID-19, pemeriksaan pergerakan barangan import dan ekspor terus dilaksanakan. Kegiatan penyeludupan barang dagang terus dipatahkan demi kestabilan ekonomi negara. Yang tuan cakap tadi. 999 kali ini memaparkan tindakan penguasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Selangor secara terperinci menerusi laluan perdagangan di Pelabuhan Kelang. Dalam wabak COVID ni, pandemik COVID ni, kami bertugas seperti biasa. Sebab kita kena memastikan fasiliti perdagangan berjalan lancar. Pada masa yang sama tidak ada kebocoran hasil atau tidak ada pelarian cukai. Di Pelabuhan Kelang, dalam sehari kita menguruskan lebih kurang pelepasan untuk 7,000 kontainer, dua import dan ekspor. Dalam tahun ini kita telah uruskan lebih kurang mengikut rekod 16.3 juta TEUs. Itu ukuran bagi satu 20-footer kontainer. Okay. Semoga kita berjaya. Jadi yang paling penting sekarang adalah kesempatan masing-masing. Tuan-tuan dan puan sudah maklum bahawa kita menghadapi satu situasi. Bagi operasi di Pelabuhan Kelang, pasukan Kastam menjalankan pemeriksaan di laluan keluar masuk lori muatan berat selama 24 jam. Pemeriksaan ini memfokuskan kepada kandungan barang yang diikrar menerusi dokumen Kastam 1 atau manifest di setiap kontena bagi memastikan tidak berlakunya sebarang aktiviti penyelewengan. Segala pergerakan barang dagang di bawah pemerhatian unit kawalan kontena. Unit kawalan kontena iaitu Container Control Unit yang membuat analisa risiko terhadap dagangan-dagangan yang import. Dari segi beratnya, dari segi negeri tempat asalnya, dari segi code number dia, dari segi pengimport dan dari segi ejennya. Dan jika didapati ada syak terhadap kontena tersebut, maka kontena akan dibuat dihantar untuk tujuan scanning machine untuk diimbas dengan menggunakan X-ray. Dan jika didapati ada keraguan pada image X-ray itu, maka pemeriksaan fizikal akan dilaksanakan terhadap kontena-kontena yang telah ditahan. Lori muatan berat yang terbiar selama 8 bulan ini telah dikesan pihak berkuasa sebagai barangan dipercayai untuk diseludup. Image yang kat sini ni, kita akan bandingkan dengan apa yang diikrar di customer. Okey, contoh image ni, kita tengok customer, kalau benda tu keiringan, tak ada apa masalah, kita akan lepaskan. Sekiranya dalam K1 ni kita tengok dia declare satu item, tapi dalam image tu ada pelbagai item, so kita akan tahan untuk pemeriksaan itu. So maksudnya kita by scanning kita boleh tengok apa yang yes, apa tak.
Menerusi pemeriksaan unit mesin pengimbas, kontena ini tidak menepati maklumat yang dikemukakan di dokumen manifest dan dibawa ke setor bahagian penguasaan bagi tujuan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan terhadap kontena 20 kaki ini di unit mesin pengimbas custom, terdapat beberapa komponen yang mencurigakan di sebalik kotak yang berisi asam jawa ini. Dan kini pihak custom sedang membuat pemeriksaan sekiranya terdapat barang yang mencurigakan. Kegiatan penyeludupan akhirnya terbongkar setelah penemuan kotak misteri di sebalik barang yang diikrar di kontena ini. Setelah diperiksa, kandungan barang tidak sah ini adalah ratusan paket berisi serbuk shisha pelbagai perisa. Ini perisa dia. Okey. Ini tangkapan shisha. Shisha. Okey, pelbagai perisa yang telah diikrarkan sebagai asam jawa. Okey, yang telah diikrarkan sebagai asam jawa di borang custom 4 atau manifest import dia. Okey. Dagangan ni sebenarnya apabila kita tarik kontena ni untuk pemeriksaan, kita dapati bahawa dagangan yang diikrar iaitu asam jawa ni hanya mengandungi lebih kurang dalam 4 atau 5 baris saja. Okey. Selebihnya adalah dagangan shisha. Kesalahan yang dikenal pasti adalah di bawah section 133 1A Akta Custom 1967. Itu membuat pengingkaran tidak benar. Dan juga Seksyen 8A Akta Zon Bebas 1990. Perkara tidak benar. Wabak COVID memang di luar tu berlaku hebatlah, tapi kami di Jabatan Kastam menjalankan tugas seperti biasa dengan strategi-strategi tertentu lah. Mana kalau bahagian pelabuhan tu tidak ada slow down dari segi kita punya tugas. Sama seperti dulu, yang 24 jam tetap 24 jam. Yang office hours tetap office hours, tidak ada slow down. Kami bertugas untuk negara. Apa kapal-kapal buat apa semua? 53 berita terima kah? Sekurang-kurangnya 15 warga tempatan disyaki terbabit dalam serangan ke atas anggota pasukan gerakan UMNO PGA di tembok sempadan Malaysia Thailand Selasa lalu. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Perintah tahanan reman terhadap 15 warga tempatan yang disyaki terbabit dalam serangan terhadap PGA di tembok sempadan Malaysia Thailand Selasa lalu disambung mulai 29 November. Perintah ini dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Kangar, Monica Joseph Gaisah di Kompleks Mahkamah Kangar selepas mendapat permohonan polis. Tempoh reman bagi 3 lagi suspek warga Thailand tamat minggu ini. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Besar, Superintendent Saifuddin Aslin Abbas, kesemua suspek dibawa ke Hospital Tuanku Fauziah bagi menjalani beberapa prosedur siasatan dalaman polis termasuk menjalani ujian darah. Seorang pesara Institut Penyelidikan maut manakala isterinya cedera selepas ditetak dalam insiden samuan bersenjata di rumah mereka di Bukit Bandaraya di Ibu Negara 29 November lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, Assistant Commissioner Anwar Omar, kejadian dipercayai berlaku pada pukul 3.30 pagi ketika kawasan perumahan berkenaan terputus bekalan elektrik. Menurut isterinya, mangsa yang terdengar bunyi bising di bahagian dapur didatangi 2 lelaki yang berparang dan meminta duit.
Mangsa cuba melawan sebelum ditetak, manakala isterinya turut cedera di bahu kanan. Terkini, 10 individu termasuk suspek utama insiden sabun bersenjata ini ditahan selepas usaha memburu dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur. Seorang budak lelaki maut selepas dicampak oleh datuk tirinya sendiri dari tingkat 3 di sebuah pangsapuri di Setapak. Suspek juga dikatakan cuba merogol salah seorang anak tirinya di ruang tamu, namun tindakan mangsa dihalang oleh anak-anak tiri mangsa. Suspek mula bertindak luar kawalan selepas mereka menjerit meminta tolong orang ramai. Kejadian itu menyebabkan suspek mencampak mangsa dari tingkap luar bilik utama. Selain dakwaan masalah mental dibuat oleh keluarga dan rakan suspek, polis menjalankan siasatan berhubung dakwaan suspek terlibat dalam ajaran sesat. Sindiket penipuan secara dalam talian yang beroperasi di sebuah hotel di Ibu Negara tumpas susulan penahanan 23 lelaki warga asing, 6 warga tempatan termasuk seorang wanita pada 28 November lalu. 40 unit komputer riba dan 50 unit telefon dipercayai digunakan bagi menjalankan sindiket ini turut dirampas. Menurut Ketua Polis Daerah Dangwangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah, 20 bilik hotel yang diserbu merupakan pusat untuk menjalankan kegiatan penipuan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana melakukan jenayah penipuan. Kesemua suspek direman untuk siasatan lanjut. 3 lelaki termasuk seorang bergelar Dato' ditahan kerana terlibat penipuan pelaburan tidak wujud, sindiket pelaburan forex dan mata wang digital kripto. Sindiket ini dipercayai terbabit dalam aktiviti penipuan pelaburan dengan menjanjikan pulangan lumayan dalam masa yang singkat. Difahamkan kegiatan ini mula beroperasi sejak 3 tahun lalu. Wang ringgit Malaysia berjumlah 2.17 juta ringgit, mata wang asing dianggarkan 1.4 juta ringgit dan 2 kereta mewah yang bernilai 4.6 juta ringgit turut dirampas. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 4 lelaki disyaki ahli geng Yong diberkas oleh polis sekaligus menyelesaikan 30 kes pecah kedai. Kesemua mereka ditahan secara berasingan. Kumpulan penjenayah ini telah aktif sejak 3 bulan lalu dan mereka dipercayai hanya menggunakan motosikal untuk melakukan jenayah. Hasil semakan mendapati salah seorang suspek mempunyai 28 rekod jenayah lampau dan 4 rekod narkotik. Kesemua individu ditepati positif dadah jenis methamphetamine. Kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan atas kesalahan pecah rumah. Menggempur penagih yang masih di bawah pengawasan. Itulah operasi berkala yang dijalankan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan bagi mengekang tindakan individu yang masih berdegil mengambil bahan terlarang. Bukan sahaja rumah kediaman, malah setiap sarang yang disyaki menjadi lokasi panas bagi penagih turut diserbu. Ikuti laporan Ops Sambar bersama AADK Selangor dilaporkan wartawan Haris Farouk Alex. Usaha memerangi dadah masih diteruskan pihak berkuasa walaupun ketika pandemik COVID-19. Walaupun peratusan penagih baru semakin berkurangan, pasukan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Selangor mengambil serius terhadap penagih lama yang masih berdegil. Ketagihan dadah jenis heroin di kawasan pedalaman dikatakan berpunca daripada pengedar yang masih mencari penagih tegar. Sejak 2 bulan lalu, AADK Selangor menjalankan Ops Sambar di daerah Hulu Selangor bagi mengesan dan mengekang kes ketagihan dadah jenis opiat secara berulang. Kita akan menjalankan operasi Sambar di kawasan gugusan Felda Hulu Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mintalah untuk semua mematuhi
arahan-arahan ataupun garis-garis panduan berkaitan dengan Kawasan sasaran Op Sambar kali ini tertumpu di Sungai Tengi, Selangor. Jam 10 pagi, pasukan penguasa ADK memulakan gerakan meninjau beberapa buah kediaman yang disyaki menjadi port penagih aktif. Serbuan di rumah pertama mensasarkan penagih di bawah pengawasan ADK. Bapa kepada 4 orang anak ini turut mengaku masih mengambil bahan terlarang. Tak ada siapa, dia seorang kan? Duduk. Tak ada. Itu anak-anak. Tak ada siapa? Tak ada. Kat Wadan tak ada. Malam tadi. Malam tadi pukul 8. Ubat. Saya ada tu nak je. Saya pun pengawasan nak kad saya. Kad saya tu, kad pengawasan. Duduk ni. Tak ada siapa, tu adik saya ya. Itu Pemeriksaan rumah suspek dilakukan bagi mengesan sebarang bahan terlarang yang tersembunyi. Ketika serbuan, pihak kami dikejutkan dengan pertelingkahan di antara suspek dan anak lelakinya yang berusia 18 tahun. Sekejap. Minta maaf. Apa bang macam tu? Orang tegur lah elok. Malu ayah macam tu. Baik, elok-elok semua orang tegur kau. Dia bukan dia belasah-belasah ayah. Aduh. Malu lah ayah macam ni. Cik tu baik-baik ya, usik ayah pun dah. Nak umur 18 dia memang tekan dia tengok saya dia macam ni. Dia tahu lah budak kan. Melalui pengakuan lisan, suspek ditahan untuk menjalani saringan ujian air kencing. Operasi yang melibatkan 3 pegawai dan 15 anggota AADK dan 5 anggota rela ini turut mensasarkan penagih yang menghidap HIV positif. Lelaki berusia 42 tahun ini mendakwa tinggal bersama adiknya dan pernah ditahan dalam serbuan AADK sebulan lalu. Kau dah isap orang tu apa? Semalam saya ujian isap datang. Ambil apa? Saya ambil handphone. Jauh ya? Tak tahu maksud. Handphone budak apa? Jalan ni. Nama. Nama apa? Tidak belum. Tak dengar. Siapa dia? Saya baru tangkap dia. Tak apa. Nanti dia jawab. Juring kau negatif kan? Positif kan? Tak ambil kan? Kau ambil semalam kan? Jawab juring. Ketagihan dadah jenis heroin sejak 20 tahun lalu menyebabkan dirinya terus berdegil mendapatkan bekalan dengan harga RM10. Suspek turut mengaku pernah mencuba pelbagai jenis dadah sebelum dirinya dijangkiti virus HIV. Ambil barang ni memang saya mengaku saya mengisap tapi ambil barang ni tak adalah dia luar. Saya mula terbabit heroin tahun 50 lebih lah, sampai 96 kali. Kalau macam sabun-sabun, dadah sintetik baru ni saya tak ada ke arah sangat. Sabu tak pernah? Pernah tapi bukan tak ada. Maksudnya semua pernah? Pernah lah, tapi banyak ke arah heroin lah. Pasukan penguasa ADK kemudian ke satu lagi lokasi kediaman penagih Tegar yang pernah ditahan beberapa kali sebelum ini kerana didapati positif dadah jenis opiat. Kehadiran ADK melalui bahagian belakang rumah kediaman telah mengejutkan suspek berusia 48 tahun. Namun, cubaan melarikan diri gagal apabila anggota dan pegawai penguasa ADK telah mengepung setiap penjuru rumah. Betul. Ha? Pergi pencet. Betul lah.
Kau nampak itu orang datang ni? Nampak. Nampak yang depan ke nampak yang belakang? Depan ni. Depan lah. Mana kau ambil kau? Ha? Kau dah ambil kau? Tahu. Petang malam. Kelima. Banyak orang ambil? Habis boleh batang. Ya. Ambil juga? Boleh, pergi tanya. Kita kau? Ha. Kau pergi ambil sendiri je? Tak ada kawan kau. Siapa dia kawan tu? Ha? Siapa dia kawan tu? Siapa yang ambil? Apa ni? Siapa yang lupa? Kegiatan penagihan dadah di sekitar Hulu Selangor sentiasa dipantau pihak AADK. Usaha berterusan AADK untuk menutup setiap sarang penagihan di kawasan ini turut melibatkan beberapa agensi lain. Ini termasuk penglibatan pegawai daerah Hulu Selangor dalam penyediaan bantuan tenaga kerja dan kelengkapan. Sarang tangki atau pot tangki antara lokasi panas penagih berkumpul untuk mendapatkan bekalan dadah dan melepaskan biak. You kena tengok pot mana paling besar, paling lama. So kalau pot ni lama, kita memang kena tunggu dululah pot ni sampai memang dia dah tak ada arah, dia akan pergilah ke tempat lain. Sebab sekurang-kurangnya dia orang kampung ataupun duduk kampung tak akan repeat cakap ada lagi pot yang dah lama yang kita tak ambil tindakan. So kalau perlu untuk macam stay kat sini 2 minggu, stay lah. Inisiatif untuk memusnahkan sarang penagihan dilihat memberi kesan positif dalam mengekang aktiviti penglibatan penggunaan dadah. Bila kita dah semakin biasa dengan norma baru ni, bagi ADK, kita tetap akan menjalankan tanggungjawab kita terutamanya aduan-aduan. So kita tetap menjaga SOP dan dalam masa yang sama juga kita akan pastikanlah masalah penagihan dadah dan isu pot yang masih menjadi aduan oleh masyarakat setempat itu kita ambil tindakan dengan lebih cepat dan lebih kuat. Sekarang ni saya difahamkan penagih baru dah terkawal dan mungkin selepas ini kita akan minta supaya komuniti masyarakat pula bertindak bersama-sama dengan pihak kita untuk menjadi pengawal di kawasan masing-masing, di daerah masing-masing, di komuniti masing-masing supaya penagihan dadah ni ataupun penggunaan dadah ni terkawal pada masa yang akan datang. Ops sambar yang dijalankan sepanjang bulan lalu di Hulu Selangor berjaya menahan seramai 26 orang penagih aktif. Hasil saringan ujian air kencing, kesemuanya ditahan didapati positif dadah jenis metafetamin, THC dan opiat. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah 1983. Tak ada lesen memandu. Itu salah tak? Tahu salah tak? Tak ada lesen memandu tau. Mana? You tak ada lesen tak boleh bawa motor lah. Memandu tanpa lesen dan tidak mendaftar sebagai kenderaan perdagangan. Itulah antara kesalahan trafik yang berjaya dikesan dalam kalangan warga asing di Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Operasi yang dinamakan sebagai Ops Pewa dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang. Laporannya bersama wartawan saya Zara Ain. 29 Oktober jam 2 petang. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang telah mengadakan taklimat operasi pemandu warga asing dikenali sebagai Ops Pewa. Fokus utama operasi ini adalah untuk mensasarkan pelbagai kesalahan trafik serta menahan warga asing yang memandu kenderaan tanpa lesen memandu yang sah. Operasi ini melibatkan 15 pegawai dan anggota yang diketuai oleh Muhammad Nasrun Aliasa, penolong pegawai penguatkuasa JPJ Negeri Pulau Pinang. Okey, soal tu dah petang. Pewa yang tak ada lesen tak ada apa, kita akan cerita keadaannya. Balik je. turut serta dalam operasi ini bagi melihat sendiri bagaimana Ops Pewa dijalankan di sekitar Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Jam 2.30 petang, Ops Pewa bermula.
Ketika operasi ini sedang berjalan, seorang warga asing yang membonceng motosikal membawa barangan perniagaan ditahan. Hasil pemeriksaan mendapati dia melakukan kesalahan kerana membawa barangan perniagaan tanpa pendaftaran kenderaan perdagangan. Ini motor berniaga tak boleh, warga Malaysia tak boleh berniaga ni motor. Dia motor untuk bawa penumpang ya. Sampai bonceng. Ha? Siapa punya motor? Abang punya. Abang pun kita buat surat saman dengan sama dia membenarkan. Ha? Salah guna ini rotek punya. Ha, ni salah guna ini ya, tak boleh. Ha, tak boleh, you tak boleh berniaga. Bukan bisa turun barang, boleh turun barang. Okey, kawan, ambil barang semua, motor. Motor kita. Parking tepi dulu, Parking siapa mau ambil barang. Parking tepi. Motor parking tepi. Motor ni parking tepi. Ini motor, tolak parking tepi dulu. Yang parking tepi, tolak motor parking tepi. Tak, you parking. Ha, motor you parking tepi. Parking tepi. Tak, dia daftar untuk dia kan dengan bekerja sebagainya itu je. Tapi kalau buat perniagaan, dia daftar sebagai kenderaan yang pelarangan lah kan. Dia punya lesen pun lain sebagainya ni, kena ada JDL lah, walaupun motosikal. Susulan itu, JPJ mengeluarkan saman terhadap warga asing ini dan menyita motosikalnya. Dalam operasi ini juga, JPJ berjaya menahan sebuah lagi motosikal yang dibonceng oleh seorang warga asing. Setelah pemeriksaan dilakukan, warga asing ini hanya memiliki kad UNHCR dan tiada lesen memandu yang sah. Ini UNHCR. Ha? 37. Oh iya. Citon. Siapa punya motor? Ha? Pakcik, besok tu datang JPJ ya. Naik motor tak ada lesen memandu. Itu salah tak? Tahu salah tak? Tak ada lesen memandu tau. Nah, you tak ada lesen pun tak boleh bawa motor lah. Motor siapa punya? Nah, Cina token lah. Nanti panggil token main motor kita sita. Nah, motor kita sita bawa balik JPJ. Di dalam operasi ini, selain pelbagai kesalahan trafik dikesan, malah ada beberapa individu bukan warga negara yang memandu kenderaan di jalan raya tanpa memiliki lesen memandu yang sah. Sebanyak 5 buah motosikal yang dipandu oleh warga asing telah disita dan dikenakan tindakan saman atas kesalahan tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. JPJ Pulau Pinang menasihatkan kepada khususnya pemilik kenderaan yang mana menggajikan pekerja-pekerja warga asing ni untuk tidak membenarkan kepada mana-mana juga pemandu warga asing yang tidak mempunyai lesen memandu ataupun kenderaan yang tidak memiliki lesen kenderaan motor untuk digunakan. Kita minta supaya tidak membenarkan warga asing memandu serta pastikan kenderaan yang dibenarkan dipandu itu pemandunya mempunyai lesen memandu serta motosikal tersebut dilindungi oleh insurans dan mempunyai lesen kenderaan motor.
Baru-baru ini, 2 lelaki bertindak melakukan jenayah ragut di sebuah farmasi di Jalan Gombak, Setapak. Dan difahamkan sejam sebelum itu, suspek meragut seorang wanita di lokasi lain. Kegiatan 2 suspek itu terbongkar apabila 2 rakaman kamera litar tertutup CCTV tersebar luas. Detik-detik mengejutkan itu menjadi tular di media sosial dengan lebih 60,000 tontonan. So sepatutnya tak sepatutnya berlaku lah benda-benda macam ni. Sebab dalam kedai kan, so mungkin dia nampak tak ada ramai orang, dia ambil peluang untuk membuat perkara merompakkan lah untuk orang-orang yang mungkin terdesak, tidak mempunyai apa-apa sumber atau pendapatan. Kalau boleh jangan lakukan perkara ini sebab mungkin kemungkinan orang yang terkena tu tercedera ke, ataupun mungkin orang tu pun dalam kesusahan memerlukan duit kan. So tak sepatutnya dia lakukan macam tu lah. Sebagai seorang yang bekerja di kawasan ini, saya rasa kawasan ini sebenarnya agak selamat memandangkan kita ada security. Not just security, kita ada CCTV juga yang mengawasi kawasan ini. Cumanya sebagai seorang individu yang keluar, nak lagi masa PKPB ni memang kena berhati-hati dengan surrounding lah. So to be advisable untuk tidak menarik perhatian orang untuk menjadikan kita ni sebagai target. Tolong buat benda-benda macam itulah basically. Maknanya benda-benda yang macam membuat orang tertarik, maksudnya makan perkara barang yang kemas ataupun barang yang boleh buat orang rasa macam kita ni adalah target. So avoid doing that thing lah. Viral 999 bertemu Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Rajab Ahad Ismail bagi mendapatkan perincian kes ini. Tu 2 suspek ni memang ada suspek latar belakang jenayah dadah kan. Dan memang urine pun positif. So ini memang penjenayah yang akan sentiasa mengulangi jenayah mereka selagi mereka menggunakan dadah. Kalau ikut senario ni, MO dia orang ni, kebanyakan MO yang melakukan kes-kes sama dan ragut ni, memang dia datang ke satu tempat tu untuk mencari peluang, mencari target, mencari sasaran yang mudah mereka dapat. Sekiranya ada yang memakai barang kemas yang jelas, yang nampak contoh dia nampak di leher ataupun di tangan, dia akan ambil. Maknanya dia akan pergi ke tempat, dia tak rancang sebagaimana rancangan yang lama. Bagi cari peluang, ada sasaran yang mudah, dia akan rasa. Kita siasat di bawah Seksyen 379 sambung dan ragut. Jadi dan memang banyak kes ni dilakukan oleh kedua-dua penjenayah. Memang kita ada data berkenaan dengan kes-kes tempat-tempat yang berlakunya jenayah, dan kita akan sentiasa update tempat-tempat di mana yang menjadi sasaran jenayah ni. Dan kita akan laksanakan tugasan rondaan, sama ada rondaan dengan uniform dan juga rondaan pakaian preman. Cuma nasihat saya kepada masyarakat betul, sentiasa beringat dalam keadaan sekarang ni, kita sentiasa berwaspada, dan sekiranya tidak ada keperluan yang besar, tak perlu keluar rumah. Tak perlu pergi ke tempat awam, tempat ramai-ramai, terutama sekali sekarang kita masih di dalam pandemik COVID-19 ni. Kita hadkan pergerakan kita, dan sekarang ni banyak perkhidmatan perhantaran makanan, barang sekali kita order secara online. Hasil tindakan pantas pihak polis terhadap kes ini, 2 suspek utama telah pun ditahan bagi siasatan lanjut. Okey, dia tinggal sini. Kemudian Kalau masak, dia betul-betul mau, dia okey, dia datang, saya buka pintu kat dia. Seramai 2,600 individu diperiksa, termasuk 1,900 warga asing dalam operasi khas yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Malaysia di Plaza Hentian Kajang. Saringan dilakukan untuk memantau kehadiran pendatang asing tanpa izin sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKPD ditamatkan. 999 turut serta dalam operasi yang dijalankan oleh beberapa agensi penguasaan termasuk Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam. Saksikan laporannya.
Jabatan Imigresen Malaysia melancarkan operasi penguatkuasaan bersepadu bagi mengesan kehadiran pendatang asing tanpa izin di Plaza Hentian Kajang baru-baru ini. Operasi juga dijalankan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan ini yang akan ditamatkan pada waktu tengah malam pada hari yang sama. Seramai 2,600 individu telah diperiksa, termasuk 1,900 daripadanya terdiri daripada warga asing. Pihak imigresen berjaya menahan 141 orang pendatang asing tanpa izin berusia di antara 1 hingga 51 tahun. Operasi bersepadu ini turut melibatkan beberapa agensi lain termasuk Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Rela. Kebanyakan mereka yang ditahan atas kesalahan tiada dokumen perjalanan yang sah, tinggal lebih masa dan salah guna pas lawatan sosial. Saya juga ingin menasihatkan majikan-majikan di luar sana lah, ataupun juga orang-orang awam, jangan sekali-kali menggaji parti, jangan sekali-kali melibatkan diri dengan parti lah. Sebenarnya sekiranya ditangkap, majikan ataupun orang dengan parti juga akan didakwa di bawah akta imigresen kita. So untuk maklumat, pada tahun ini Ji masih meneruskan kegiatan operasi kita di seluruh negara. Daripada Januari hingga ke 23 November ini kita telah mengadakan sebanyak 6,347 operasi. Seramai 77 orang lelaki dan 58 wanita serta 6 kanak-kanak yang ditahan dibawa ke depo tahanan imigresen Semenyih untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 6/1/C Akta Imigresen 1963 dan Seksyen 15/1/C Akta yang sama. Kebal atau sengaja mencabar pihak berkuasa ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilaksanakan, masih ada sindiket yang menawarkan perkhidmatan seks. Lebih 10 bilik mempunyai ruangan kecil disediakan sebuah premis di Bandar Puteri Puchong. Menerusi maklumat orang awam, kegiatan tidak bermoral ini akhirnya terbongkar dan diserbu pasukan polis IPD Serdang. Saksikan laporannya. Bertindak atas maklumat orang awam, bermula jam 8 malam, pasukan polis IPD Serdang menyerbu sebuah premis yang menawarkan perkhidmatan seks menerusi laman sosial di sekitar Bandar Puteri, Puchong, Selangor. Dekat mana? Tinggal dekat mana? Oh, sini rumah. Sini, bawah tempat kerja, atas tinggal. Atas tinggal mana? Oh, belakang. Habis tempat kerja di bawah. Satu hari tu, banyak dapat kerja? Berapa? 5 satu hari. Okey, ni? 5 juga? Berapa? 2, 3. Saya menarik asal, menarik. Ni belakang. Ketika pemeriksaan polis, laluan ke pentas digabungkan ke bahagian luang menunggu bagi memudahkan urusan pelanggan. Pekerja seks ini juga dipercayai menetap di sini. Perempuan. Selepas itu, macam mana? Kencang sikit, betul. Pergi dekat sana. Okey, dia tinggal sini. Kemudian? Kalau masalah, dia betul-betul mau. Dia okey, dia datang, saya tukar pintu kat dia. Okey, daripada bawah lah. Bawah lah. Okey, kemudian? Atau permainan. Sebab milih perempuan ke mana? Dia tak.
Dengan tempat pilih air. Semua pattern dia semua. Ini katil? Katil dan tempat. Pihak polis juga menemukan lebih 10 bilik kotak pelacur di arah satu premis dipercayai bagi perkhidmatan seks. Perempuan yang dia dah wasiatkan, maka dia akan bawa inilah bilik dia. Dia akan pilih bilik. Ada 10 bilik. 10 bilik di sini. Dia akan pilihlah bilik mana yang sesuai. Tapi kebiasaannya, gadis-gadis itu dah biasa dengan bilik tu je lah. Dia banyak. Inilah contoh-contoh bilik dia. Bilik. Hasil operasi, pihak polis Serdang berjaya menahan seramai 8 wanita warga asing dan 2 penjaga premis warga tempatan serta merampas beberapa barang kegunaan seks. Pihak kita IPD Serdang, Polis Serdang memang tidak akan berkompromi dalam hal ini. Saya memandang serius sebab kita nak membangkitkan semula kepercayaan masyarakat kepada kita, Polis Raja Malaysia, khususnya di IPD Serdang ini. Pada amnya kepada semua warga PDRM. Oleh yang demikian, apa juga berita, apa juga maklumat, mana yang saya diterima oleh anak-anak buah saya, kita akan strike. Kita akan pergi. Kita akan tunggu sehingga dia buka. Tak buka, tunggulah sampai pagi. Mustahil tak buka. So, kita tunggu juga. So, kita tidak akan berkompromi. So, saya ingatkanlah kepada operator-operator ini, bersedialah. Kita akan tangkap. Kita akan dapatkan juga bagaimanapun. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang bagi siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39(B) dan Seksyen 55B Akta Imigresen 1999, Palang 63. Usaha pihak berkuasa untuk mempertahankan kedaulatan undang-undang terus dihargai. Maklumat orang awam juga mampu untuk mencegah jenayah. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Ingat, jenayah membawa padah. Saya, Sofia Nur Solehatun, mewakili tim Permedan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.